6 departmen yang perlu dan wajib ada dalam bisnes dan departmen mana yang perlu anda fokus terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, saya Fadi Ghazali. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton video ini di YouTube. Right? Klik butang subscribe dan klik loceng di bawah. Bagi mereka yang sedang menonton di Facebook, thank you so much guys. Please klik share video ini, tag kawan-kawan anda yang lain supaya mereka juga boleh belajar. Dan insyaAllah, kepada mereka yang sedang mendengar di podcast Funnel Evo, Rahsia Bisnes dan Marketing, thank you so much. Keep on listening to Funnel Evo Podcast. InsyaAllah anda akan dapat banyak tips-tips untuk bisnes, marketing di podcast Funnel Evo. InsyaAllah. So, ini sebenarnya video kali ini adalah video yang video penutup untuk kita punya rancangan Amazing Business yang telah pun kami di Funnel Evo siarkan selama 30 hari. Masya Allah, setiap hari kami live bersama dengan coach-coach di Funnel Evo selama 30 hari, selama 1 jam, 30 jam. Amazing Business sudah pun bersiaran. Jadi saya adalah sebagai penutup untuk summarizekan semua sekali. Dan penutup ini saya akan bagi satu konten yang insya-Allah luar biasa. Saya akan sharekan pengalaman saya selama 12 tahun saya berniaga ni. Apakah 6 departmen yang perlu anda ada dan departmen mana yang perlu anda fokus? Insya-Allah. Kalau anda buat apa yang saya share ni, anda akan dapat result, anda akan dapat ketenangan dalam menguruskan perniagaan anda dan paling penting jualan anda akan meningkat. Biasanya apa yang saya share kejap lagi ni, saya share biasa dalam high level coaching di Funnel Evo sahaja untuk Elite Circle dan Mastermind. Tapi untuk anda hari ini, walaupun anda belum lagi jadi high level coaching, saya doakan insya-Allah anda akan jadi salah seorang di high level coaching di Funnel Evo. Tetapi saya nak share juga kepada anda supaya anda dapat manfaat. InsyaAllah. Baik, jom kita start. Boleh? Bismillah dulu semua sekali. Bismillahirrahmanirrahim. By the way, sebelum kita start, don't forget untuk klik share video ni kalau anda dekat Facebook, tag kawan-kawan anda. Alright? Dan please klik butang subscribe kalau anda berada di YouTube channel. Okay? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang 12 tahun saya berniaga, ada sebenarnya 6 departmen yang perlu anda tahu dan anda perlu wujudkan, alright, dalam perniagaan anda supaya semua tu run smooth. So untuk ni, bismillahirrahmanirrahim, kita pecahkan kepada 2 side, alright? Side belah right, iaitu kanan, dan side belah kiri, iaitu left. Okay? Dua-dua side ni ada peranannya masing-masing, alright? Ada peranan yang mereka perlu mainkan. Sebelah right ni tuan dan puan, okay, adalah untuk kita, bismillahirrahmanirrahim, cari sale atau duit. Okay, alright, cari sale atau cari duit. Dekat sini. Baik. Yang sebelah sini pula adalah urus duit. Kita nak kena urus duit kita. Kalau kita tak urus duit kita, maka cari duit penat-penat, habis macam tu je. Okay, right? Kalau tak urus duit. Tapi kalau nak mengurus je, duit pun tak masuk, nak urus apa? Last kali aku tengok kau tengok aku. Alright? Paling tidak pun kalau anda adalah CEO, Chief Everything Officer, tengok dinding je lah. Okay. So, 2 department, 2 belah ni anda kena faham. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita cerita dulu yang sebelah cari duit. Sebab ramai orang duk fikir benda ni lah. Hari-hari pergi masuk kelas marketing, kelas bisnes, nak cari sale, alright, nak cari duit. Baik, nombor 1, bismillahirrahmanirrahim. Dekat sini anda kena ada marketing department. Okay, marketing department. Marketing department ni adalah department yang sangat penting untuk orang nampak bisnes anda. Ni yang saya biasa share dalam kelas-kelas, terutama kelas pemasaran di Funnel Evo. Kelas pemasaran kita 3 hari. Yang paling basic yang anda perlu lalu, semua orang kena lalu dalam Funnel Evo.
dipanggil sebagai Digital Marketing Mastery. 3 hari kelas Digital Marketing Mastery ni saya sharekan segala ilmu yang saya ada sepanjang 12 tahun buat perniagaan bisnes online mengguna pakai Funnel Evo Marketing Model. Memang kita ada dah Funnel Evo Marketing Model ni yang saya develop, yang di trademark by Funnel Evo. Anda tengok, anda akan belajar Funnel Evo Marketing Model ni selama 3 hari. Okay, saya akan sharekan kepada anda. So, pokok pangkal dia simple. Pokok pangkalnya apa yang saya share dekat training Digital Marketing Mastery itu adalah marketing ini untuk kita nampak. Nak suruh orang nampak. Tulis kat bawah, alright, nak suruh orang nampak. Makin ramai orang nampak kita, maka lagi banyak jualan yang kita boleh hasilkan. Boleh faham? That's why marketing department sangat penting. Okay, baik. Nombor 2, Bismillahirrahmanirrahim, adalah sales. Apa tujuan sales punya department? Apa tujuan sales? Sales ni simple gini. Bila anda dah buat orang nampak, orang dah notice anda, orang dah pay attention kepada anda, di sini adalah untuk convert attention itu jadi duit. Nak convert the attention jadi duit. Kecing-kecing masuk poket kita. Kecing-kecing masuk account bank syarikat kita. Faham? So sale ni boleh terdiri pada salesperson, boleh terdiri pada sistem-sistem, right? Sistem-sistem untuk mengurus jualan anda, right? Database anda. Contohnya, kalau anda pernah dengar atau anda gunakan Saleskip, di-develop oleh Funnel Evo sendiri. Saya dan tim Funnel Evo, kita develop Saleskip. Tujuan dia adalah untuk bantu usahawan kita. Pertama, naikkan jualan diorang. Alright? Naikkan jualan dengan cara apa? Dengan cara tak payah guna WhatsApp, tak payah jawab mesej satu-satu. Kita guna sistem. Semua tu guna sistem. Daripada A sampai Z, sampai ke level follow up pun. Umpama anda tidur pun, right? Say masuk. Kenapa? Sebab sistem buat jualan. Jadi, tapi pokok pangkalnya, kena ada orang juga. Maksudnya untuk buat sale, buat support, customer service dan sebagainya. Nombor 2. Nombor 3, Bismillahirrahmanirrahim, adalah Department Operation. Okay? Right? Department Operation. So, Department Operation ni, Department Operation pun buat duit ke? Of course. Department Operation buat duit, tuan-tuan. Kenapa? Sebab contoh, saya bagi satu contoh, katakan bisnes buat rumah. Okay? Buat rumah. Katakanlah contoh Evo Bina, sebuah syarikat yang buat rumah. Anda boleh pergi ke evobina.com kalau anda nak buat rumah, right? So Evo Bina ni syarikat buat rumah. Jadi kalau diorang nak dapat masuk duit, maka mereka perlu buat marketing, dapatkan jualan. Macam mana dapat masuk duit? Rumah tu kena siap. Rumah tu kena siap, barulah apa dia? Duit masuk. So kena ada manager, kena ada orang yang mengurus dekat tapak kan. Barulah everything run smooth. Dekat operasi ni, maka duit masuk. Jelas? 3 department ni. Sekarang kita cerita dekat belah sini pula. Yang ni saya akan cerita kepada anda mana satu department yang perlu anda ada dulu kan. Mana satu yang perlu anda fokus sekejap lagi. Right? Cuma kat sini kita cerita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Department nombor 1 yang kena ada dekat bahagian mengurus ni adalah admin. Alright? Orang yang buat kerja-kerja pengkeranian lah, senang cerita. Administration. Tapi nampak macam ni kan. Tapi banyak kalau melibatkan syarikat anda tu, syarikat yang sedang berhad kan. Kena ada apa panggil documentation, kena simpan macam-macam dokumen kan. So, anda perlukan admin. Alright? Okey, nombor 2. Okay, anda perlukan apa? Nombor 2 ni department yang penting juga. Right? Kalau anda bisnes kecil ke atau bisnes besar ke, mesti kena ada orang yang menjaga ni. Siapa yang jaga? Dia jaga apa? Dia jaga, tuan saya hari ni sakit lah, saya tak boleh datang kerja lah, MC lah kan. Yang ni, orang dia. Tuan, gaji saya mana gaji saya? Tuan, bila nak masuk duit ni gaji saya. Commission saya tak masuk-masuk lagi. Orang ni lah. Alright? Kita sendiri pun kalau misal kata nak cari orang yang ramai dalam syarikat kita, nak cari tim yang lebih ramai,
nak rekrut orang, orang ni lah orang dia. Ataupun kalau orang bermasalah, kita nak kena keluarkan dia daripada syarikat kita. Ada masalah lah kan. Dia ada masalah apa-apalah. Attitude punya problem ke, apa ke, menipu ke, tak siap kerja ke, KPI tak capai ke. Yang ni lah orang dia. Apa dia? Orang ni adalah, bismillahirrahmanirrahim, HR, yang menjaga human resource. Okay? Baik, nombor 3. Nombor 3 ni ramai orang suka. Alright, ramai orang suka. Kenapa? Yang ni dia kira-kira duit. Dia suka kira duit. Dia suka kira duit. Dia nampak angka kosong banyak je, dia happy. Nampak makin sikit je, dia resah gelisah. Tak tidur malam. Siapakah orang dia? Finance. Okay. So, dah lengkap 6 department. Kalau anda masuk dalam amazing business yang kita buat selama 30 hari, setiap hari live 1 jam, cerita, setiap satu ni kita cerita. Right? Kalau anda ingat, dekat belah sini siapa yang mengajar ni? Siapa yang mengajar? Kalau dekat bahagian urus ni, Tuan Syarifuddin, CEO Seafood International Sdn Bhd kan? Kita punya dekat Funivo ni, beliau memang sentiasa share tentang 1, 2, 3 benda lah ni. Okay, siapa yang belajar dengan Tuan Pudin sepanjang amazing business, cuba komen dekat bawah. Right? Kalau tak belajar, rugi. Super rugi. Okay? Cumanya, ni saya nak cerita. Kalau kita bisnes kecil, anda baru nak bermula, takkanlah Tuan Fadi, saya baru start. Takkanlah saya nak terus cari 3 orang. Nanti pening kepala saya nak bayar gaji macam mana? Oops, tunggu dulu. Sabar. Kalau anda adalah business owner, perniagaan kecil, right? Ada orang dia tak panggil SME, dia panggil IHS. Apa dia IHS? Industri halus sangat. Okey, takkanlah saya nak terus ambil 3 orang. Ini pengalaman saya tuan-puan selama 12 tahun saya berniaga, daripada tahun 2008 lagi. Orang yang dekat sini, kalaulah anda lah orangnya, okeylah, no problem. Tapi kalau anda nak berkembang, anda tak sepatutnya duduk dekat sini. Kalau anda nak pergi cepat, nak berkembang laju, nak cari market lebih ramai orang guna produk servis, anda kena duduk sebelah sini, cari duit. Jadi kalau kat sini siapa nak jaga? Ni idea, ni tips. Ini pengalaman saya yang saya buat. Yang ni lah yang saya coaching kepada high level coaching di Funivo, which is Elite Circle dan Mastermind. Kat high level coaching, saya akan bagi tahu kepada diorang, carilah dekat sini, bismillahirrahmanirrahim, seorang untuk jaga. Okay? Seorang je untuk jaga. Dia ni yang bertanggungjawab untuk admin HR Finance. Dulu tuan-puan, masa saya, yelah kita baru start bisnes, alhamdulillah takdir Allah, semua takdir Allah tuan-puan. Takdir Allah, setiap orang ada lain takdir dia kan. Tapi cerita saya ni Allah susun dia begitu. Jadi masa saya start bisnes dulu tuan-puan, modal pinjam, bukan pinjam lah, orang bagi RM50. Cikgu saya, guru saya bagi RM50 pada saya, dia kata apa? Tukarkan duit ni jadi 1,000. Cikgu saya kata. Alhamdulillah takdir Allah yang bukan saya buat, bukan sebab hebat ke apa, tak. Sebab Allah yang hebat, Allah susun takdir begitu. RM50 tu takdirnya saya tukar jadi alhamdulillah berjuta-juta ringgit. Alright? Alhamdulillah sampai hari ni tak meminjam lagi, tak buat loan dan sebagainya. Okay? Daripada 50 tu jadi berjuta. So, macam mana saya buat? Sama. Apa yang saya bagi tahu kepada anda, sama saja. Alright? Saya cari seorang tapi make sure, kalau boleh, orang itu berkelulusan ni, kat sini. Cari orang finance. Paling tidak pun dia tahu basic accounting. Paling tidak. Okay? So, apa yang perlu anda buat? Anda perlu cari orang ni, dia bukan buat full set account. Dengar saya kata. Kalau bisnes anda ni memang transaction dia heavy, tiap-tiap hari heavy gila. Kalau print, dia panggil apa? Kita punya account bank statement tu tebal macam tu. Yang ni anda kena ada accountant internal. Alright? Tapi kalau sikit, maksudnya transaction tak heavy, anda boleh ambil accountant luar, bayar dia. So tu lebih senang, lebih secure. Sebab apa? Anda tak payah fikir SOKSO, KWSP, anda hantar je kepada dia, dia selesaikan everything. Boleh? Clear setakat ni? Cuma dia ni buat apa? Yang anda nak ambil ni. Yang ni kerja dia adalah cari semua dokumen-dokumen, susun dokumen-dokumen, orang nak cuti pun dia buat, nak transfer gaji pun dia buat. Kalau ada perlukan dokumen-dokumen, dia yang urus.
lepas tu dia buat accountant sikit-sikit, ujung dia akan hantar kepada company secretary, dia akan hantar kepada accountant untuk buat audit dan sebagainya. Kalau anda company Sdn Bhd. Clear setakat ni? Saya tak nak ulas banyak. Dekat sini, anda boleh belajar di Funivo insyaAllah dengan Tuan Syarifuddin. Cuma yang saya nak share dekat sini, ini adalah core dia. Right? Ni pun adalah apa yang saya suka sangat share. Saya suka sungguh-sungguh share. Alright? So, kalau dalam Funivo, dekat sini ada kelas yang anda perlu datang. Contohnya Digital Marketing Mastery. Alright, dekat sini anda boleh datang kelas contohnya untuk agent system dan anda boleh gunakan sistem sales kit dan operation. Now, dekat sini saya nak share kepada anda, dekat sini anda dah ada seorang. Kalau saya tak duduk sini, mesti anda kena duduk sini. Betul? Soalannya anda kena duduk mana? Okay, the idea is benda yang repetitif. Cuba tulis. Benda yang repetitif, yang sentiasa berulang-ulang benda sama, ulang, gantikan dia dengan tim anda. Gantikan perkara yang berulang ini dengan tim anda. Boleh setakat ni? Right? So katakanlah dekat bahagian operasi. Operasi ni benda ulang tak? Ulang kan? Ulang. Kalau anda duduk kat kilang, hari-hari dah tahu dah mesin masuk, keluar. Dulu saya kerja engineer tuan-tuan. Engineer di Proton, Alhamdulillah. Dan saya juga praktikal dekat Petronas. Saya bangun pagi buka mata dah tahu dah. Kejap lagi pukul 8 aku buat apa. Pukul 8.05 buat apa. 8.20 buat apa. Saya dah tahu dah. Benda tu repetitif. Hari-hari buat. Okey? Sampai level tak payah, umpama tak payah buka mata pun, jalan pun dah tahu dah apa nak kena buat. Ni gantikan dengan staff. Gantikan dengan tim. Yang ni SOP kan. Cari seorang. Boleh? Anda kena jaga marketing and sales. Zikir anda marketing sales. Sebab anda business owner. Jangan fikir benda lain. Buka mata je marketing sales. Kalau anda dah ada duit sikit, dah upgrade, you start ada cash flow, department yang kedua yang anda perlu cari orang adalah sales. Okay? Department yang anda perlu fokus adalah sales department. So anda kena cari orang the best of the best untuk bekerja dengan anda untuk pastikan duit masuk. Kenapa sale? Sebab sale pun benda yang sama, repetitif. Okay, repetitif. Anda boleh SOP kan kalau harga berapa dek, kan? Kalau nak kurang boleh tak? Semua tu ada, dia panggil apa? Repetitive work. Yang anda boleh subkan kepada orang lain, anda boleh cari orang yang passionate untuk buat sale dan sebagainya. Tapi anda kena duduk sini tuan-tuan. Anda kena belajar marketing, masuk kelas marketing, mahir ilmu marketing, cari guru untuk belajar marketing, alright, hadam betul-betul marketing supaya apa? Supaya every dollar spend, setiap seringgit, setiap sen duit anda yang anda spend masuk balik in term of sales, branding anda akan naik, jualan anda akan naik. That's why anda kena belajar marketing. Alright? So kena invest, cari ilmu, cari guru, especially dalam bidang kalau nak buat bisnes dekat sini, especially kepada anda yang bisnes baru nak grow, baru nak berkembang. Okay? Bila bisnes dah berkembang, orang dah start kenal, cash flow dah start banyak, start cantik, baru anda cari orang ni. Okay? Cari orang yang lebih baik daripada anda buat marketing. Dia ni lebih baik, lebih bijak, lebih rajin, lebih smart, lebih kreatif, okay? Lebih banyak membaca daripada anda. Ni, tuan-puan, sekali lagi saya beritahu, cari the best of the best. Untuk keseluruhan orang ni, trust me, titik tolak dia, kalau saya coaching, high level coaching, contohnya saya coaching Elite Circle, contohnya, Elite Circle Funivo, kadang-kadang dia orang kata, alamak, staff saya masalah lah, staff saya ni buat hal lah, staff saya gaduh sama sendirilah, kan? So, apa yang saya respon? Saya kata apa? Cuba jangan tengok tu salah orang. Cuba tengok salah kita. Kenapa dia orang gaduh? Sebab engkau yang pilih dia orang masuk. Kenapa dia orang malas? Bukan salah dia orang malas, salah kita yang ambil dia. Betul tak? So, at the end of the day, kalau kita tengok kita yang salah, maka kita boleh buat keputusan untuk buat perubahan. Okay? Clear? So, ni 6 department yang anda perlu ada insya-Allah untuk bantu naikkan jualan bisnes anda. Alright? Pokok pangkalnya, anda sebagai business owner, anda kena fokus sebelah sini.
Alright, dekat sini anda boleh fokus sikit-sikit. Alright, kalau anda dah ada duit sikit, replacekan dengan seorang yang boleh jaga benda-benda ni semua. Supaya energi anda tidak fokus untuk buat kerja-kerja yang tidak mendatangkan duit yang banyak. Terutama bila kita dalam fasa membina perniagaan. Okey? InsyaAllah. Semoga perkongsian ini akan memberi manfaat untuk anda tuan dan puan. InsyaAllah dengan modal yang kecil, dengan duit yang anda ada, you can make millions. InsyaAllah anda boleh buat juta-juta. InsyaAllah. Dan kalau anda ada satu business model yang baik, anda rasa bisnes anda sangat bagus, you can create more sales of course, dan anda nak create more jobs, anda rasa anda sedang nak tap dalam satu bisnes yang boleh bagi manfaat kepada orang dan anda perlukan fasiliti keuangan, saya open. Sebab ada satu lagi yang saya nak share kepada anda yang saya usahakan bersama dengan Datuk Wira Faisal, alright? Datuk Faisal, iaitu Wira Capital. Kami ada satu company namanya Wira Capital. Di sini kami sedang mencari company-company yang baik, yang bagus untuk kami invest, untuk kita sama-sama bawa bisnes ni pergi ke level yang lebih tinggi, insya-Allah. So, apa saja informasi yang anda perlukan, insya-Allah berada di Fani Evo. Alright, insya-Allah. Cuma stay tune, belajar sungguh-sungguh. Saya benar-benar nak tengok anda sukses. Saya benar-benar nak tengok anda bukan saja buat juta, tapi juga boleh pergi ke level seterusnya, peringkat antarabangsa. Dan insya-Allah mana tahu boleh listing di Bursa Malaysia. Salah seorangnya anda, insya-Allah. Saya doakan anda dimurahkan rezeki semurah-murahnya, dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semudah-mudahnya, insya-Allah. Hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan kita semua, insya-Allah. Jumpa anda di angkasa kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Thank you so much kerana anda dah belajar dekat Amazing Business. Jumpa lagi dalam next video.